أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya masih bersalawat ke atasnya. Maka orang beriman bersalawat kami ke atasnya dan bersalawat bersalawat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. Siapa bersalawat ke atasku sekali saya Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. InsyaAllah kita bersalawat dalam majlis insyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ila waqti nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami baca surah Al-Fatihah. Kami hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami hadiahkan kepada istri-istri baginda. Kami hadiahkan kepada kaum keluarga baginda. Kami hadiahkan kepada para sahabat baginda. Dan kami hadiahkan kepada seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan kami hadiahkan kepada ibu dan ayah kami. Kami hadiahkan kepada keluarga kami. Kami hadiahkan khusus untuk diri kami sendiri. Isri syai'ulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini alhamdulillah Allah izinkan pertemuan kita. Kuliah subuh baru alhamdulillah. Ya. Jadi tahun baru ini ada pelantikan jawatan kuasa baru. Saya ucapkan tahniah kepada yang terpilih ataupun dilantik untuk memegang amanah. Dia bukan satu jawatan, tetapi amanah sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kita berazam, nekat untuk sama-sama tunaikan amanah Allah ini dengan sempurna, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, insya-Allah, untuk memaju memakmurkan rumah Allah ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Semuanya yang meramaikan dan memakmurkan rumah Allah itu adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ini luas maksudnya. Jadi jadilah seorang beriman untuk memakmurkan rumah Allah, insya-Allah. Dan kepada yang kata dah bertugas 3 tahun tahun lepas dan sebelum-sebelumnya, ucapkan tahniah kerana dapat melaksanakan amanah dengan sempurna, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran pahala yang berlipat-lipat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang saya sayangi dan saya kasihi dan sentiasa berdoakan kebaikan semua, insya-Allah. Pagi ini kita sambung muka surat, masih lagi muka surat 112, iaitu kelebihan memelihara sembahyang. Jadi tahun baru ni eloklah kita, di samping kita ada azam-azam yang banyak yang tak selesai, letaklah satu azam untuk kita sempurnakan solat kita. Solat bagi sempurna. Contohlah, nak ambil banyak, saya ambil sikit je tentang duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal. Jadi kebanyakannya kita buat kesilapan itu, kita duduk atas kaki kita. Dia bukan duduk atas dua kaki, duduk atas kaki kiri. Duduk atas kaki kiri. InsyaAllah saya cuba tunjukkan, sebab ini penting. Contohnya macam ni. Sebelah kanan, lihat. Kita duduk tahiyat atau antara dua sujud macam ni. Duduk atas kaki kiri. Jangan kita duduk macam ni. Tak ada dalam kitab pun. Dan tak ada sebut. Kalau kita sebut apa ni, kalau kita bagi markah, duduk macam ni pun boleh. Duduk antara dua sujud. Ini pun dikira sebagai 98% daripada 100%.
Jadi atau jadi kalau kita duduk macam ni, ini nak dapat 5% pun kata orang susah. Sama juga macam ni. Itu cara duduk saya. Ataupun duduk cara bersujud. Jadi banyak lagi yang perlu kita sempurnakan. Belajar betul-betul sebab kita mahu umur kita makin meningkat, kematian kita pun makin hampir. Umur kita pergi, umur kita malu. Takat mana kita boleh buatlah. Jangan sampai kita tidak ada usaha untuk melihara solat kita. Siri yang lepas kita telah terangkan tentang bacaan. Jadi hari ini, pagi ini alhamdulillah kita membutuhkan duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat awal, tahiyat. Kita takut duduk kita tu tak dapat pahala yang kita dalam duduk dan sujud. Mesti ada kekurangan, tetapi kita cuba atasi kekurangan itu. Semungkin yang boleh. Jangan saya sebut tadi nak dapat 5 markah susah. Nak dapat 5 markah susah. Kalau kita duduk tak betul. Sebab itu saya kata 98% daripada 100% itu. Cubalah. Kita cuba. Mudah-mudahan insyaAllah kita dikira sebagai orang yang memelihara sembahyang. Hafizu ala salati. Jaga pelihara sembahyang kamu. Supaya kamu sembahyang itu sempurna. Dan cuba kita usahakan untuk memperbetulkan bacaan dan kita cuba untuk memahami apa yang kita baca. Paling tidak pun Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia baca Fatihah, cuba faham dari makna Fatihah. Surah kita pada sunnah dia. Sami Allahu liman hamidah, cuba fahamkan. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Cuba faham dia, cuba faham makna dia. Oh, sembahyang kita ni ada peningkatan. Kalau tidak, kita masih duduk di tahap yang lama. Masa tetap berlalu, usia makin meningkat, kematian kita makin hampir. Tapi kita tidak ada perubahan. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Baik, insyaAllah sambung daripada yang lepas. Kemudian daripada usaha itu dibukakan baginya pintu-pintu berjinak-jinak dengan kemanisan. Usaha yang kita buat kalau kita semayang kita rasa seronok. Semayang rasa macam ya Allah, rasa tu lapang bila dapat buat dengan sempurna. Dan kita semayang, kita solat, kita rasa macam kita rasa bebanan. Dan kita tidak ada usaha buat orang kata cincang-cincang, kata orang kata buat tak sungguh-sungguh, asalkan orang kata lepas, dia lepas batuk di tangga, buat je lah. Itu kita tak ada. Sebab pertama-tama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bila kita bertemu nanti, matinya kita adalah pada semayang. Beres selesai semayang, insyaAllah selesailah ya, yang lain-lain. Tapi kalau solat tak sempurna, semua sangkut. Kata Nabi SAW. Kemudian kita bermunajat dengan Allah SWT, minta dengan Allah SWT, ya Allah, tolong ya Allah,
Bagi yang sembahyang ni rasa lazat, sembahyang ni rasa seronok nak buat. Yang kita dah tunggu dia nak di waktu baru nak solat. Jujur kadang-kadang duduk tu sambung Zuhur dengan Asar. Tak mungkin lah nak sambung Subuh dengan Zuhur kan lambat tu. Tapi kalau Zuhur dengan Asar biasa bagi dia. Sekian Allah yang mahu kita. Asar dengan Maghrib dengan Isya tu biasalah. Jadi guru-guru rumah kan. Satu hari dah kita bercimpung dalam urusan dunia kita. Masalahnya kita duduk sekejap antara Maghrib dengan Isya dapat berselawat. Alhamdulillah. Baca paling ringkas Rasulullah Muhammad. Banyak kali selawat. Kerana selawat ini insya-Allah akan menjamin kita masuk syurga Allah SWT. Nabi kata kita adalah syafaat. Bukan kita berselawat saja. Kita hayati selawat kita. Paling tidak Rasulullah Muhammad. Tak ada kuliah Ustaz. Kuliah Maghrib Isya tak mampu ada kuliah. Sambil-sambil kita dengar kuliah, mulut kita berselawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau saya tidak ada kuliah, saya akan duduk di kuliah-kuliah. Ambil keberkatan, tambah ilmu. Yang kita ada kuliah. Dan kita tidak duduk dalam majlis kuliah. 40 hari kita duduk dalam majlis ilmu. Gelap selepas titik hitam tumpuk di hati kita. Lama-lama hati kita jadi keras. Hati kita tak rasa macam selesa. Sebab kita lari daripada majlis ilmu. Kalau ilmu faridah, untuk ilmu itu wajib. Bukan belajar saja. Kena untuk ilmu kita cari dia masalah. Kadang-kadang sambil mandi pun boleh. Tanya, kemudahan banyak. Belajar juga. Itu kita mampu. Sambil-sambil kita belajar. Itu ada ilmu. Tambah ilmu. Baca kalau tak sempat. Jadi duduk dalam majlis ilmu. Banyak akan berselawat. Kalau Maghrib dengan Isya tu saya cuba 2000 dapat insya-Allah. Selawat Rasulullah Muhammad, selawat Jibril dalam ini. Selawat yang paling ringkas, selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad. Insya-Allah dapat 2000 antara Maghrib dengan Isya. Insya-Allah kita nak syafaat Nabi. Kita nak Nabi tolong kita. Tapi kita tak selawat kata Nabi. Ya Allah wa ni'mal. Dan sejarah selawat Jibril di mana apabila Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, jadi Allah lihat Adam, Nabi Allah Adam dalam kesunyian, kesepian, tidak ada pasangan hidup. Maka Allah tidurkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah ambil tulang rusuk Nabi Adam. Lalu diciptanya Siti Hawa. Jadi bila Adam sedar daripada tidurnya, tengok seorang perempuan ada di sebelahnya, maka Adam ingin menyentuh wanita tersebut dengan dia sebagai isterinya. Maka disergah oleh malaikat. Dia kata tak boleh, kena menikah dulu, berkahwin dulu. Maka berlakulah perkahwinan. Dan pernikahan itu mesti bermas kahwin. Ada mahar dia. Sebab itu perintah Allah. Wajib bagi mahar, mas kahwin. Bahasa kita kata mas kahwin, orang kata mahar. Maka mas kahwinnya ketika itu adalah diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa dia mas kahwinnya? Berselawat ke atas Nabi Sallallahu alaihi Muhammad. Itu mas kahwin. Mas kahwin.
Mas kahwin ni macam-macam. Nabi berkahwin pun banyak mas kahwin, bukan untuk orang ini. Nabi berkahwin dengan Sofia di Jahsy. Mas kahwinnya adalah memerdekakan Sofia. Itu mas kahwin ni. Dia tak bagi duit, tak ada duit. 1 dirham tu tak bagi. Bebaskan dia, merdekakan. Itu mas kahwin. Dan perkahwinan Nabi Adam dengan Siti Hawa bermas kahwin selawat. Sedangkan Nabi pun belum wujud lagi. Manusia pertama Nabi Adam pun dah ada selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau tuan-tuan nak baca selawat, semalam saya kongsikan dengan grup jamaah yang saya akan bawa pada hari Selasa ni, insyaAllah 10 hari bulan, 9 hari bulan. Sebab saya mengajar di Haji At-Taqwa Serdang hari Selasa 9 hari bulan. Tadi pengajar pun saya pergi airport. Dan sebenarnya saya kongsikan amalan untuk kita lakukan sepanjang pergerakan. Sebenarnya pergerakan daripada rumah sampailah masuk kereta terbang, duduk kereta terbang, baca selawat. Tapi saya sedang ajar selawat yang lain. Selawat ini berkisahkan gini. Kalau tuan boleh ambil selawat, ambil. Sebab terlalu hebat. Selawatnya dia bermula daripada kisah seorang waliullah, nama dia Syekh Al-Bayumi. Syekh Ali Al-Bayumi ni, waliullah ni, berselawat ke atas Nabi 1 hari 100,000. 1 hari 100,000. Itu tak asal pelik, tapi bagi mereka orang yang takut dekat dengan Allah ni, tak pelik. Kita baca Quran terus sekali pun jangan khatam. Tapi Imam Syafi'i khatam 1 hari sekali. Tak pelik. Bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam 1 hari 2 kali. Tak pelik. Kita yang tak pernah buat, kita rasa pelik. Jadi Syekh Ali Al-Bayumi baca 100,000 satu hari. Maka dia selalu mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Dalam mimpi Syekh Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya berselawat 100,000 setiap hari kepada Tuhan hamba. Ada tak orang yang lebih banyak berselawat daripada saya?" Ditanya. Kalau dia boleh buat 100,000, ada orang yang banyak juga. Sayyidina Umar bila dia kata 1/2, 1/3, Nabi kata kalau kamu tambah bagus, tak ada bilangan. Kalau kamu tambah bagus, baru sempurna iman kamu, wahai Umar. Selagi kamu tak tambah, maka bila Sayyidina Umar kata sesungguhnya aku berselawat kepada-Mu setiap waktu, setiap ketika dalam hidup aku, sepanjang aku berselawat kepada Kau ya Rasulullah, baru kata Rasulullah, barulah iman kamu sempurna, wahai Umar. Jadi kalau kita nak jadi macam Sayyidina Umar boleh juga, wajib selawat. Syekh Ali 1,000. Maka dia mimpi Rasulullah, saya mimpi, dan dia peluang bertanya, "Ya Rasulullah, ada tak orang lebih banyak daripada saya?" Kata Rasulullah, "Ada." "Ada ya Rasulullah." Kata Ali, saya Ali Al-Bayumi, "Siapa dia?" Ini nama selawat. Doktor boleh cari dalam baca Google kan, selawat At-Tarjih, Syekh Ahmad At-Tarjih. Nama dia Syekh Ahmad At-Tarjih. Saya itu selawat Syekh Ahmad At-Tarjih.
Berapa banyak Syekh Ahmad baca? Tanya Syekh Ali. Dia kata dia baca 10 hari. Satu hari 10 kali. Satu hari 10 kali. Sempat kan? Masa tu imam yang mesti baca doa ni, saya sempat baca selawat 10 kali. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Sambil kita dengar doa imam, kita ambil, kita baca selawat. Lepas subuh buat. Apa selawatnya kata Syekh Ali? Kata Rasulullah, selawat amat tadi berbunyi begini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Jadi sebenarnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Lengkap. Tak. Saya baca pelan-pelan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Apa maksudnya? Yang kata hebatnya apa maksudnya? Allahumma salli wa sallim, selawat dan salam. Selawat dan salam. Wa barik ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, dan keberkatan ke atas Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi, dan ke atas keluarganya. Selawat dan salam dan keberkatan ke atas Nabi Muhammad serta keluarganya. Senang faham kita. Kalau nak berai sesuatu dia jadi salam. Selawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad dan keluarganya. Sayyidina pada Tuhan, sebut Tuhan oleh Tuhan Muhammad, Nabi Muhammad. Gelaran. Ada ma yaliqu bi kamalillah. Ada bilangan, sebanyak kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bilangan ada terletakkan sebanyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa saja yang wujud, semua ciptaan Allah. Di mana? Di mana-mana. Di langit, di bumi, di akhirat, semua ciptaan Allah. Sebanyak itu. Kita iqrarkan dengan lidah kita, membenarkan dengan hati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada ma yaliqu bi kamalillah. Sebanyak sepintas kesempurnaan ciptaan Allah SWT. Allah nak ciptakan sesuatu, kita baca setiap pada Jumaat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama, sesungguhnya apabila Allah nak menciptakan sesuatu, Allah berkehendakkan amruhu, sesuatu itu berlaku, maka kun, kata Allah, fayakun, maka jadilah. Mudah. Kalau kita nak buat sesuatu, nak buat apa, kena beli barang-barang material dia kan. Buat bola ikan contohnya, nak kena beli semua. Sebulan dia cari benda-benda material untuk nak siapkan. Allah tak pun jadilah. Kita baca surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu doa juga. Jadi kalau usaha tuan-tuan tak ada daya upaya lagi dah, contohnya anak sakit, suami sakit, isteri sakit, nak masuk rumah tu, dia kata dua baca, duduk depan pintu baca. Sakit ubat ada rumah baca. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Niat ya Allah satu bila kesembuhan kepada anakku, bila kesembuhan pada isteri, pada suami, sebabnya
Lepas tu tahan nafas pun dalam hati kan untuk Allah. Sambung. Jangan tarik nafas. Ya pun. Maka jadikanlah, sembuhkanlah. Ini Allah. Kena amal tu cara dia. Mana sampai kat pun perempuan tahan nafas, niat dalam hati untuk Allah. Kalau kita nak beramal dengan ayat innama amruhu idza arada syai'an. Nasabu bil syai'an. Tapi syai'an ayyahu sebagai nafas kita boleh tahan. Syai'an ayyahu pun niat ayyahu tangguh. Jadi itulah sepantas ciptaan Allah. Banyak itulah kita berselawat. Ada dalam yaliku bikamalillah wa kama yaliku bikamali wa kama yaliku, dan sebanyak kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Itu hebatnya selawat. Ikrar kita itu sebanyak sepantas ciptaan Allah dan sebanyak kesempurnaan kamali. Kamal maknanya kamal ni kemal kita. Kamal sempurna. Sempurna ciptaan kelebihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan boleh amalkan selawat itu dalam boleh tengok dalam baca Google tu. Ada mungkin dia ada sikit. Allahumma salli wa sallim. Kita tengok saya sekali insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad adada ma yaliku bikamalillah wa kama yaliku bikamalihi. Jadi baca salawat insyaAllah. Paling tidak pun salawat sallallahu alaihi wasallam. Ambil antara ma'arif dengan insyaAllah. Lepas subuh baca. Itu amalan. Sebab kita tidak sempurna ibadat kita. Apa lagi saya baca tadi? Saya nak kongsikan. Sebab Nabi kata barang siapa baca surah Ikhlas 10 kali lepas sembahyang subuh, Allah binakan mahligai dalam syurga. Jadi kalau mahligai rumah kita dah dalam syurga, mana mungkin kita tak masuk? Jadi setiap hari lepas subuh bacakan selawat Syahmat At-Tabdid tadi, kemudian baca Qul Huwallahu sebanyak 10 kali. Itu jadi hadis Nabi yang sahih. Siapa baca 10 kali, Allah bina mahligai untuk dia dalam syurga. Kalau kita jadi imam tu susah pada buat. Imam kata baca apa? Kalau kita jadi makmum ni ada senang sikit. Banyak benda kita boleh kan. Jadi saya jarang kalau suruh jadi imam kita nak. Ada amalan yang kita nak. Jadi tuan-tuan, kita buat dalam keadaan yang penuh dan ia berasa lazat bersunyi dengan Tuhan. Bila sampai ke tahap dia rasa seronok duduk bersembang dengan Allah, mengadu dengan Allah, merintis dengan Allah, minta dengan Allah, itu kehebatan. Sampailah kelazatan. Dan pada ketika itu merasa tidak puas, tidak rasa puas berdiri nak solat ni, berdiri solat malam. Dia nak buat juga solat malam ni. Bagi dia satu nikmat, satu kelazatan. Tak apalah. Sudah lagi umur baru 60. Mungkin mati aku umur 80 pun. Kata dia. Mati ni bila-bila rasa. Malam anak seorang bendahari Masjid Al-Qum ini kan keluar daripada bani dia pun datang kemudian langgar mati itu mati hari Jumaat 6.30. Alhamdulillah. Tapi semalam hubungi muda dengan pos motor dan sebagainya. Asal semalam dia pergi solat di Masjid Al-Qum.
Kita mati. Muda lagi. Yang kata kita muda tak mati. Muda pun mati. Tiba-tiba keluar tu datang pen tangga. Nama tu. Asli Allah yang manusia. Malam ni tidak berbau. Saya hari Jumaat lepas balik kampung. Hari Khamis pagi sama. Bila masjid tengok kita saya ada kaum maya. Petang dia main hantar khutbah Jumaat. Tak kami. Okey lah. Saya balik saya sekadar orang minta tolong. Kalau saya raya je. Pergilah. Tiba-tiba dia orang telefon Ustaz ada tazkirah Jumaat kali. Kata tu dia. Mana ni? Tak apalah, siap-siap cepat. Bila cepat tu ambil motor. Yang motor nak kata lawat. Nak pusing je, nak kona pusing. Saya depan dibawa oleh batu-batu kecil. Batu kecil. Maka dia bertumbang. Saya terfikir kat batu yang bawa ini nak sebab daripada kita tidak ikut sunnah Nabi. Sebab saya pusing tu saya ikut kanan. Maka bila kita ikut kanan, kita ada kekuatan. Apa saja bila kita nak pusing, pergerakan nak pusing, kita ikut kiri. Kalau dia jatuh, kaki kita tahan insyaAllah. Saya ingat balik bagaimana Nabi sebut pergerakan kita mesti mengikutkan kaki kiri. Ikut kaki kiri macam pusing kapal. Kita nak pusing, dia dalam dia depan, dia jatuh belakang. Berbunyi macam nangkau jatuh, orang tua jatuh hilang, tak nampak. Nasib baiklah batu satu sopan ada, sopan tebal yang pakai warna hijau. Alhamdulillah gelap sekejap, nampak lagi. Tak nampak hijau, nampak biru lagi. Nampak biru lagi. Tadi saya kubur ada saya angkat lagi bangun tu, saya kata saya boleh pergi. Bagi semua tak batu. Pergi. Duduk tazkirah, sakit datang. Sakit, nampak sakit. Saya tengok tanpa mimbar dan boleh naik tidak 17 anak terlalu. Kemudian mimbar lama, bukan mimbar macam-macam ni. Angkat-angkat. Tidur dan tangga boleh kecil je, naik setengah kaki. Tapak kaki tak ada, sebelah. Naik kakak sekali mata tak disangka. Akhirnya saya tak boleh jadi imam. Turun, saya semayang tepi mimbar sambil pegang mimbar. Turun dah rokok semua. Lepas dulu keluar, pergi hospital, masuk hospital semalam. Malam sampai Ahad, saya tengok tak sembuh-sembuh. Tak ada jadi, kita orang saya kena balik. Pergi hospital Putrajaya, buat hebat sikit. Tamah juga. Duduk satu malam di Putrajaya. Minggu depan, malam. Ayah Putrajaya. Tak jadi juga pergi urut kat Mantin. Alhamdulillah, cucuk sama cucuk. Jauh penuh kepala. Saya kata jaga-jaga jauh sama dengan rambut saya putih. Dan tercabut ni macam mana? Dia pun tengok satu kan. Takut tak tercabut. Alhamdulillah. Saya boleh mengajar. Hari Jumaat malam saya boleh mengajar. Seminggu saya tak mengajar. Dukung saya tak pergi. Semua saya tak pergi. Kecuali hari Jumaat malam saya mengajar ni. Sekamat. Itu kata malam tu. Sikit mata. Saya biar Allah tak ambil panjang umur dia. Sampai hari ni sakit dada belakangan. Jadi mati sakit itu bila kita rasakan itu. Kita kena beringat masa kita sihat inilah kita kena buat betul-betul. Banyakkan berselawat, banyakkan perbaikan solat kita. Jangan sampai dah kita nak duduk tak boleh, nak tidak solat tak boleh, nak duduk tak boleh. Yalah boleh lah kita wasi tadi. Kita tak supaya kita bisa sihat. Nabi kata sihat pun sebelum sakit, hidup pun sebelum mati. Ada 5 perkara sebelum 5 kan.
Khams ala khams, 5 atas 5, muda sampai tua. Mana susah, apa ni, senang sampai susah. Dia tak boleh bila kita susah. Jalan tak boleh. Baik. Jadi banyakkan berselawat. Tentu amalkan selawat tu. Kalau boleh, ambillah, belajarlah selawat. Selawat, dia panggil selawat Syekh Ahmad Al-Tarqi yang Rasulullah sebut. Orang yang paling 10 kali dia baca. Tapi melebihi daripada selawat Syekh Ali Al-Bayumi. Syekh Ali Al-Bayumi baca 1,000. Syekh Ahmad tadi baca 10. Tapi 10 itu melebihi daripada Syekh Ali Al-Bayumi. Jadi kalau tuan-puan boleh buat setiap hari lepas sembahyang baca 10 kali, hebat. Banyak 10 kali je. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa yaliku bi kamalillah wa ma yaliku bi kamali. Sekejap je. Buat 10 kali. Setiap kali lepas sembahyang. Ya Allah, hebatnya. Sebanyak sekertas kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baik. Apa lagi hendak berasa berat atau segan bila dah lazat, bila kita nak buat selawat itu rasa mudah, rasa seronok. Kenapa aku dah duduk dalam majlis? Kalau kita sibuk kat rumah nak tengok TV, aku pergi masjid dapat dengar kuliah, aku pergi masjid dapat berselawat, kita rasa seronok nak pergi dan dapat duduk beriktikaf. Semua dapat. Seperti yang pernah berlaku kepada orang-orang soleh. Orang soleh. Kita ni tak pernah soleh. Tapi bukan toleh. Dia soleh lawan dia toleh. Kita bukan toleh, kurang soleh. Dia kata aku ni orang toleh kan. Toleh ni pun sangat kan. Kita ni dah dekat-dekat dengan orang soleh. Cuma tak sampai dekat nak soleh. Saya pernah sebut, soleh itu mana? Soleh itu makna orang yang melakukan ibadah mengikut syariat. Anak yang soleh, orang yang soleh mengikut ibadah dia itu mengikut syariat. Dia tidak ikut nafsu. Jadi nak ikut syariat ni kena belajar. Nak jadi orang soleh kena belajar. Sebab setiap perbuatan yang kita buat semua ikut syariat. Nak pergi umrah ikut syariat. Di masjid Selamat, saya sedang baca syarat-syarat sah untuk dapat haji mabrur, umrah mabrur. Ada 36 syarat. Baru masuk syarat yang ke-4 dari segala. Mana ada syarat dia, bukan boleh kata ada duit boleh pergi. Syarat dia banyak. Ada 36 syarat. Kata Imam Nawawi, kita boleh rujuk dalam kitab Al-Mazi jilid yang ke-7 dan ke-8. Bermula sekali. Itu membicarakan tentang syarat sah haji dan umrah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ada disebut dalam riwayat-riwayat masyhur mengenai hal mereka orang soleh ini. Ada dari kalangan mereka sembahyang subuh dengan air sembahyang isyak. Dia tak bantu. Sembahyang subuh, wuduk dia wuduk isyak. Isyak pukul apa? Pukul 8.30 dia katakan. Subuh pukul 6 lebih. Dia kita tak sampai tahap tu. Jadi tentu. Jadi orang soleh ni, itu cara mereka, kehidupan mereka. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang benar. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau telah berikan kepada nabi-nabi, orang-orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang sesat. Waladhdallin, jalan Yahudi dan Nasrani. Dia tak nak jadi orang Yahudi, cerdik, tak jumpa Tuhan,
Tak nak jadi orang Nasrani, bodoh tak boleh diajar. Sebab tu Allah sebut khusus tu. Walaupun sesat Yahudi dan sesat Nasrani. Yahudi pandai. Jadi dia boleh buat cercah. Naik kat pesawat, semua dia buat. Dia boleh hantar tu, tapi dia tak jumpa Tuhan. Tak macam tu. Dan jangan jadi macam Nasrani. Orang kata cerdik tak boleh ditumpang, bodoh tak boleh diajar. Betul. Peribahasa kita tak? Semua ambil pinjam je. Jadi itu orang soleh. Mana orang benar untuk tak boleh kita, aku nak puasa. Bila puasa, aku puasa daripada pukul 6 petang sampai 6 pagi. Itu ikut syariat. Mungkin doktor kata puasa esok, malam puasa ikut syariat, puasa diubat. Itu beda. Puasa ikut syariat bermula daripada fajar sidik hingga terbenamnya matahari. Itu ikut syariat. Bukan pukul 6 petang, pukul 6 pagi. Tak apa. Ada semua golongan pula dia puasa tak makan benda darah. Ikut syariat. Sayur-sayur dia makan. Kita ikut syariat. Jadi kata Tuan Guru, kita hendaklah mencontohi mereka. Jika tidak mampu melakukan amalan yang banyak, lakukan sedikit mengikut kemampuan dirinya. Cuba ikhtiar untuk kita lakukan bagaimana yang sebut siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada nabi-nabi, orang soleh. Tapi kau tak boleh. Yang kita minta itu buatlah kat mana kita mampu. Jangan sampai tak buat langsung. Menurut satu hadis, orang yang banyak tidur malam, kata Nabi, akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan fakir. Dia tidur daripada pukul 9 malam sampai pukul 5.30. Subuh kena dia bangun subuh, dia tak bangun, alhamdulillah. Tapi langsung tak ada nak buat ibadah. Langsung tak nak ikut cara orang saleh. Kalau dah tak mampu, kita ni memanglah kemampuan kita ni terbatas kan, terhad. Kita cubalah. Ada hadis-hadis yang sebut, mungkin saya dah ulang banyak kali dah, barang siapa yang sembahyang Isya berjamaah, barang siapa man shalla salat Isya berjamaah, barang siapa yang sembahyang Isya secara berjamaah, wa atba' dan diikuti dengan 4 rakaat sembahyang sunat selepas Isya. 4 rakaat selepas Isya. Kamislihinna fi lailatul qadri. Kamislihinna fi lailatul qadri. Siapa yang buat 4 rakaat selepas Isya dan Jumaat, kemudian dia buat 4 rakaat sembahyang seorang sembahyang sunat, sebab dia sama macam dia buat pada malam Qadar. Sama macam dia sembahyang atau Qadar. Maknanya kita tak mampu. Yang mampu pun nak sembahyang sunat lepas Isya 4 rakaat. Kata ulama, 4 rakaat itu tidak diadakan dengan tahiyat awal. 4 rakaat satu salam. Rakaat pertama baca Fatihah, baca surah Allah. Rakaat kedua baca Fatihah, rakaat ketiga baca Fatihah, 4 baca Fatihah. Duduk tahiyat bagi salam, Assalamualaikum. 4 rakaat itu kata Syekh Ahmad, Syekh Abdullah Al-Haddad kata apa? Syekh Abdullah Al-Haddad kata 1 rakaat pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat. 1 rakaat kalau buat Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alf syahr. 1 rakaat sama Lailatul Qadar 30,000 rakaat. Kalau 4 rakaat 30,000 kali 4 120,000 rakaat. Malam tu kita buat
Semayang selepas Isyak 4 rakaat. Itu kita mampu. Nak bangun malam tidur, balik tidur pukul 10 sampai pukul 5.30 pagi, tak apa. Kita nak buat apa nak ikut cara ulama buat. Orang soleh buat. Lakukan. Mungkin itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amalan tak banyak, tapi itu yang kita buat dengan ikhlas. Usalli sunatul Isya 4 rakaatin ba'diyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat Isya 4 rakaat ba'diyah selepas kepada Allah Ta'ala. Tak payah duduk tahiyat awal cepat, stres sikit. Kalau duduk tahiyat awal lambat sikit. Ataupun nak bagi salam baru rakaat ke-3 lambat. Ini tak payah. Satu kali takbir, satu salam, dah selesai salam. Semua nak buat dan tak nak buat. Bila nak buat nantilah. Nanti tu bila bagi kita tidak ada kelazatan untuk nak beribadah. Cari masa untuk kita ada lazat nak beribadah. Aku nak buat sebab aku tahu ini kelebihan dia. Aku nak ambil kelebihan ini. Jadi kata Nabi SAW, orang yang banyak tidur malam akan hari kiamat nanti akan bangun dalam keadaan faqir. Dan orang yang banyak tidur itu hilang keberkatan umurnya. Hadis ini Nabi kata, orang yang banyak tidur malam dia bangun di akhirat fakir, susah. Dia susah. Orang kaya tak apa duit banyak. Orang susah. Dan orang yang banyak tidur malam ni hilang keberkatan umurnya. Umur sampai 80. Tapi yang beribadat dia hanya sikit je. Kalau umur 80 beribadat 20 tahun kira tu. Umur 80 tapi kira ibadat dia hanya 2 tahun je. Bismillah. Sebab umur kita ni tak banyak. Mari kita kira umur kita lah. Allah kata umur kita di akhirat samaan dengan 1000 tahun dunia. Miqdaru al-sana. Katalah umur kita 60-70-an. Itu boleh dah tu. Yang lebih tu lah. Alhamdulillah bonus. Umur 60-70, katalah umur 70 lah. 1000 tahun bahagi dengan 70 tahun. Oh. 1000 bagi 70. 1.8 dibuang tu. Nah, 1 pun. Maknanya kita hidup tak sampai 2 minit. Kalau umur kita hidup di dunia ni 70 tahun. Sebab itu Allah kata mudah je. Tak sampai 2 minit. Itu kalau umur 70. Kalau umur kita 50 tahun, lagi-lagi kurang. Ni kalau umur 70, satu hari sama dengan 1000 tahun di akhirat. Jadi satu hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Maknanya tak sampai 2 minit pun. 2 minit Allah nak kira macam kejap je. Kalau 70 tu panjang. Dia nak kira ibadah kita ni pantasnya syari'ul hisab kata orang sangat cepat hisab syariat mana pantas hitungan Allah SWT hisab. Kita pun kata ilmu matematik ilmu hisab tu kan, mana syari'ul hisab tu sangat pantas ciptaan Allah, hisab Allah tu 2 minit sekejap je sampai keli dia nampak cukup lah, tak payah dia kira-kira. Jadi kalau kita kata umur aku panjang ni, aku dah bangga, umur aku dah 70 tahun ni, Allah tak heran pun 2 minit je. Kita yang rasa macam hebat. Ibadat kita orang macam mana? Itu kita pernah ingat. Agak sikit ni. Jadi orang yang banyak tidur hilang berkat umurnya kata Nabi. Dan sia-sia waktu muda yang ada padanya.
Maksudnya sihat, betul sihat, tak gunakan. Jadi umur dia tak berkat. Bila umur tak berkat, sebab apa? Sebab banyak tidur. Dia akan nanti jadi fakir. Susah. Dia kadang-kadang tengok umur sampai 70 tahun tak nampak masjid lagi, tak nampak surau, tak reti nak buat baik. Tu masih orang kata yang lagi macam muda. Kita sedar diri dia dah tua. Baik, sebenarnya amalan yang sedikit tetapi berkekalan adalah lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi terputus-putus. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Jadi kalau kita boleh ambil ibadah, contohnya kita berselawat, tak apa, selawat mudahnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sikit je. Tapi jangan putus. Jadikan amalan harian. Malam-malam kami kita nak makan pun hati boleh selawat. Hati boleh berselawat. Sambil makan sebab dah biasa. Mandi sekejap. Saya balik utara tahun ni. Daripada sini pukul 2 pagi sampai di sana pagi. Lepas subuh. Selawat dapat 8,000 lebih. 8,000 lebih. Maknanya gunakan masa tak orang ni. Orang tidur dari selawat dapat 8,000 lebih. Alhamdulillah. Berapa jam ni? Maknanya kalau kita benda jadi mudah. Sabda Nabi SAW, ahabul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disuka oleh Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun aqal, walaupun sikit, tapi buat bagi berkekalan. Jadi malam tak boleh nak bangun buat ibadat, buatlah sembahyang sunat insya-Allah 4 rakaat insya-Allah. Ya. Allah gandakan pahala kita 30,000 kali yang 120,000 rakaat. Baik, akhirnya dan sunat mengadakan sembahyang dan sunat membawakan sembahyang sunat tersebut jika lupa. Kalau kita kata sembahyang sunat ba'da isya tu lupa, tak dapat buat, boleh kita bawa. Macam kita sembahyang sunat subuh tak pernah tinggal semua qabliyah subuh, boleh bawa. Sebab ada walaupun kita sikit tapi kita tak pernah tinggal, maka dia sebagai satu benda yang wajib, kita dah bawa walaupun bukan waktunya. Jadi buatlah 4 rakaat selepas isya, jangan tinggal. Tak banyak pun 4 rakaat je, kalau 4 rakaat yang terawih. Kemudian Allahumma ja'alna minal muhafizina wal muqimina as-salatu wal muhbisina liwajhikal karim ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang memelihara dan tetap mengerjakan sembahyang tulus terhadap wajah-Mu yang sangat mulia ya Allah. Wahai Tuhan yang mentadbir sekalian alam, wallahu a'lam bissawab. Itu doa untuk kita supaya buat kekekalan ibadah kita walaupun sikit. Allah a'lam. InsyaAllah akan datang kita sambung dalam bab bahjatul mardiyah. Bahjatul mardiyah. Kalau bahasa Malaysia kita bahjah mardiyah, kalau bahasa Arab bahjatul mardiyah. Ini nak cerita tentang masbuh dengan muafiq. Sebenarnya maaf, bayang masbuh dengan muafiq insya-Allah. Keizin Allah SWT, saya balik kepada Mekah nanti insya-Allah saya pergi pada hari Selasa malam. InsyaAllah saya balik hujung bulan. Saya minta maaf lah kalau ada salah silap, terkasar bahasa menyinggung, menggunakan hati, saya minta maaf. Maafkan saya, dan maafkan saya. InsyaAllah mudah saya dapat lakukan ibadah dengan sempurna di sana. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita izinkan Allah SWT pada bulan depan insyaAllah. Bismillah insyaAllah. Izin Allah. Jadi ada soalan? Boleh? Tapi banyak maaf. Sebab hadis disebut banyak maaf. Sebenarnya maaf. Bagi anak, bagi isteri dia,
sembahyang berjamaah atau anak tak ada, kita bukan tu alamak, anak semua dah lepas masing-masing, kita berjamaah dengan isteri buat 4 rakaat, asalkan hadis tersebut barang siapa yang sembahyang berjamaah Isyak. Jadi usahakan sembahyang berjamaah Isyak dengan isteri ke, dengan anak-anak ke, anak bungsu ke, anak tak kisah anak nak saudara ke, kemudian sembahyang 4 rakaat pun diterima, insya-Allah. Ada soalannya? Kalau tak ada, ada. Tak ada, baik, kita tangguh insya-Allah. Gamang cik tangguh. InsyaAllah. Tuan-tuan niatkan, tak saya sampaikan salam, insyaAllah saya niatkan semua jemaah yang ada di hari ini, ya Allah Tuhanku, sampaikan salam aku daripada jemaah yang berada dalam kuliah aku pada subuh 7 hari bulan ini, saya akan sebut insyaAllah. Itu tak boleh ucapkan insyaAllah saya dulu, sebab dia minta okey sekali kan, saya akan sebut insyaAllah. Semua lah yang ada pada kuliah ni je, yang tak ada tak ada dia kan. Jadi siapa yang datang pagi ni untuk salam untuk Rasulullah, insyaAllah saya akan sampaikan insyaAllah. Yang baik kepada Allah, salah silap kekurangan diri saya kepada Allah sekalian. Tuan-tuan yang atas kita mengenai boleh hamdulillah kepada murah kata benar upaya dengannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup masalah insyaAllah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.